إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Pada masa yang kita ada ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita panjangkan umur kita sampaikan kepada bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan muqaddimah sebagai bulan awal untuk kita sedia-sediakan menujukan kepada bulan Ramadan. Dan bulan ini kebanyakan daripada salafus salih dulu, mereka senantiasa mendampingkan diri dia dengan membacakan akan Al-Quran daripada mushaf. Bacanya Quran bukan daripada hafalan dada, tetapi baca daripada mushaf. Tengok di dalam surat itulah kalau bahasa tempatan kita. Kerana sedia-sedia menunjukkan, menerimakan kata Tuhan pada bulan Ramadan yang lagi akan datang. Allahumma ballighna ajma'in Ramadan, Allahumma amin. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai orang Islam senantiasa duduk di dalam perubahan yang berbagai-bagai keadaan. Perubahan ni makna nak menunjuk kata kita ni meningkatkan umur kita sebagai manusia yang kita duduk atas muka bumi ni, kita nak buat gapo. Dengan sebab itu, di dalam Islam kita ni, kalau kita tengok, bukan kita nak duduk semata-mata duduk. Bahkan dia tadi itu ulang alik, musim ke musim, tahun ke tahun, masa ke masa, untuk sama-sama kita menerimakan perintahan dan cara hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwaan yang berlaku di dalam bulan ini sebagai maklum di sisi orang Islam, iaitu kita nak tahwilkan, tukarnya arah, kita nak mengadapkan dalam masalah amal ibadah. Masa dulu, belum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia, semua kebanyakan daripada rasul-rasul nabi-nabi dulu, kalau nak semaya, nak sembelih, nak mengadapkan tanihnya mayat di dalam kubur, semua mereka itu paling kepada Baitillahil Al-Aqsa ataupun Masjidil Aqsa sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa duduk semaya di dalam Masjidil Haram, sebagaimana yang diriwayatkan hadis itu oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Bara ibn Azib radhiyallahu an. Nabi ini duduk semaya di dalam Masjidil Haram, mengadapkan kepada mengadapkan kepada Masjidil Aqsa, sedangkan Baitillahil Haram ada di kirinya. Maka dengan sebab itu Nabi ni berasa kata, aku ni nak mengadapkan kepada kiblat lebih utama. Kerana kiblat ni, yakni Kaabah Al-Musharrafah ni sebagai umur yang pertama. Yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam
mengangkatkan di atas asas yang diangkatkan oleh Adam alaihissalam. Karena Baitullahil Haram ini ada masa Adam lagi. Cuma dia ada kekurangan, rusak dan sebagainya. Datangnya Nabi Ismail, datangnya Nabi Ibrahim membangunkan, bina semula akan Ka'batul Musyarrafah. Kaabah ni dia adalah rusak ni beberapa kali di dalam sejarah. Setelah daripada Nabi Nuh alaihissalam berusak juga. Mari zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berusak juga. Mari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perusak juga. Dengan sebab itu, Kaabah yang kita ada sekarang yang kita dah tengok, Kaabah yang dibinakan oleh Quraisy pada zamannya. Sehingga zaman dia tadi itu tidak adanya duit, tidak adanya wang, harta nak bina di atas kawaid Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan cara sempurna. Sehingga tinggalnya makam Nabi Ismail di tepi tadi itu, itulah kawasan Kaabah yang sempurnanya. Akan tetapi Quraisy tak ada duit zaman itu, sehingga dia kata aku nak binanya Kaabah tadi itu dengan duit suci, duit halal, duit yang tak campurkan dengan duit haram. Sehingga musyrikun zaman dulu pun menghormatkan terhadap Ka'batul Musyarrafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan hadis itu oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi ni suka yuhibbu ayatawajjaha wajhahu min qibalil Ka'bah. Dia suka nak mengadapkan muka dia, amal ibadat dia kepada Ka'batul Musyarrafah. Akan tetapi dia tak sempat. Masa duduk Mekah 13 tahun tadi itu, dia tak sempat walaupun sekali pun wahyu tak ada turun. Bahkan Nabi tadi itu apabila semaya menghadap pada langit sama-sama mata dia. Karena tunggunya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala tu berikan apa yang dia itu kehendak. Walaupun begitu, dalam jarak 13 tahun Nabi duduk semaya semenjak daripada hijrah yang kedua lagi diperintah suruh semaya tadi itu berpanjangnya. Makna kata maaf, iaitu Nabi itu diperintah suruh semaya tadi itu masa duduk Mekah lagi, belum pada hijrah lagi. Tetapi walaupun begitu, kanak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh sebagaimana dia nak. Sebab itulah perkara yang kita mahu terkadang kena tunggunya masa. Kena tunggunya apa yang kata tempoh yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan kita gaduh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala nak rayakkan kepada kita. Sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suruh hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Madinatul Munawwarah, duduk di Madinah tu sampai ke tahun yang kedua, pakai jarak masa 16 bulan semua. Sehingga turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Turunnya ayat daripada Jibril alaihissalam. Jibril lawat turun ayat itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan masa tu Nabi duduk semaya waktu asar. Nabi kita duduk semaya waktu asar di Masjid Madinah tu lah, Masjid Nabawi. Sehingga Nabi itu senyum. Sehingga Nabi itu gembira dengan apa yang dia itu cita-cita, apa yang dia itu mau, apa yang dia itu nak, Tuhan beri juga pada akhirnya. Lalu Nabi pun paling kepada Ka'batul Musyarrafah. Kenapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sangat begitu? Yang pertama, nak mukhalafah dengan segala-gala Yahudi dan Nasara dan orang-orang daripada mana-mana, Sabi'ah dan sebagainya, yang mereka itu apabila nak wa amal mengadapkan kepada Masjidil Aqsa. Apabila Allah Taala itu perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengadapkan kepada Ka'batul Musyarrafah, Nabi pun mengadap dengan cara gembira. Sehingga khabar itu sampaikan kepada orang yang ada di dalam sebuah masjid dinamakan Masjidil Qiblatain. Dia pun paling juga ada di Madinah tu kan. Apabila kita pergi Masjidil Qiblatain, makna kata
paling mereka itu. Ada seorang daripada sahabat Nabi, riwayat kata wahyu tu turun, hendaklah kamu itu peradakkan muka kepada Baitillahil Haram. Mereka tu peradak dalam keadaan duduk semaya. Dalam keadaan duduk semaya, makna kata balik kita ni balik berjatuh. Ya nu beradak balik menaik, ya pusing dalam semaya tu sendiri mengadapkan kepada Baitillahil Haram. Tetapi khabaran ini sampaikan kepada Masjid Quba ni jauh sangat. Sampai pada Masjid Qiblatain, katanya setengah pada ulama waktu Al-Isya, waktu Isya. Ada pun sampai pada Masjidil Quba, iaitu sampai pada waktu subuh. 3 ni seorang sahaja di kalangan sahabat riwayat. Maka semua sahabat itu pakar-pakar belaka. Itu dalil besar sekali kata seorang tadi apabila dia siqah, dia itu ada sifat keadilan dalam masalah nak rakyat hukum agama, maka kita boleh terima. Menyalahi dengan ahlul ahwa yang mereka kata tak boleh kita nak terima khabaran daripada sahabat. Kalau seorang tentang urusan agama, tak boleh. Ini adalah cara mikir yang salah, yang wajib kita buat tu baik daripada akal fikiran kita. Banyak lagi orang-orang yang duk mengajikan ideologi cara mikir balah tu di tempat kita Nusantara terutamanya, dan di negeri Arab pun balah tu juga. Tolaknya khabar wahid, iaitu khabar yang tak cukupnya syarat mutawatir, dia kata tak ada faedah tufidul yaqin, tak ada beri faedah yakin. Maka apa kau nak kata dengan percayaan yang dipercayakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya dengan khabar wahid. Dengan sebab itu apabila berlakunya bila tengah-tengah daripada bulan Syaban. Kalau gitu bulan Syaban ni ada peristiwaan yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu dan kena tanai kepada anak cucu kita perkara tersebut supaya kita tadi itu boleh tahu sejarah kita dalam agama. Maka berkatanya Abdullah bin Abbas, bagaimana diriwayatkan oleh Ashabis Sunan, dia kata awal-awal perkara yang dinasahkan salimnya hukum dalam agama kita, iaitu masalah tahwil qiblah. Tukarnya daripada semaya menghadap kepada Baitul Maqdis kepada Baitillahil Haram. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita gapo ratik yang kita itu dapat ibrah, pengajaran daripada tahwil qiblah. Utama sekali kita dapat pengajaran daripadanya, nak ayat agama kita ni adalah agama yang ada tukar alik dalam masalah hukum hakam. Hukum hakam ada masalah tukar alik. Di sini boleh kita sebagai orang yang beriman ambilnya pengajaran besar sekali dalam medan dakwah. Kita kena adanya cara-cara peraturan, cara suasana susun ni untuk nak manusia tadi itu mudah di dalam hukum agama. Kalau tidak adanya tahwil qiblah, tidak adanya nasikh wal mansukh di dalam agama kita, nescaya orang tak ikut agama kita ni banyak sangat. Tak ramai sangat orang ikut agama. Tetapi dengan sebab banyaknya orang ikut agama kita, nak kata agama kita tak ada payah. Agama kita mudah. Maka kita sebagai umat Islam, Nabi pesan kata basyiru wala tunaffiru. Suruh kita beri berita gembira kepada orang. Jangan kita meliarkan hati-hati manusia. Ni terkadang kita jadi pendakwah, kita meliarkan hati-hati manusia, liarkan cara memikir hidup manusia. Terkadang kena tutupnya kampung, tutupnya masjid, tutupnya sekolah, tutupnya jamiah. Dengan sebab apa? Manusia itu tidak iqbal, tidak masuk, tidak mari, tidak menuju. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekasaran yang kita sebagai umat Islam tak ada ambil pengajaran daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi kita sebagai Sayyidil Anam. Itu patutlah kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Sehingga apabila sempurna, pendapat ni ada 3 pendapat. Tahwil qiblah ni ada 3 pendapat. Setengah daripada ulama dia kata berlaku pada bulan Rajab, tapi tepat 17 tu, tanggal 17 tu tak ada syak situ. Setengah ulama kata tak berlaku di dalam bulan Rajab. Setengah ulama kata berlaku di dalam bulan Muharram. Setengah ulama kata berlaku di dalam bulan Syaban. Cuma pendapat jumhurul ulama daripada ahli tarikh yang mereka itu tetapkan hati dan tegahnya pendirian kata tahwil qiblah adalah berlaku di dalam bulan Syaban mengikut kajian
ahli yang dok catatkan tarikh di dalam Islam, umpama Tabari, Ibnu Athir dan lain-lain lagi daripada tokoh ulama kita, dia tegapkan begitu. Kalau gitu kita sebagai umat Islam ambil yang ulama jumhur, majority, salah kata kebanyakan, karena kebanyakan ni ghalib kebenaran itu ada dengan dia. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam dalam masalah fiqh umpama tu juga, kalaulah pendapat yang ganjil, kita tak sah maulah. Kita tak sah ambil lah. Kita ambil pendapat majoriti, pendapat jumhurul ulama, tak mudahlah. Jumhur ulama yang nak ittifaq di atas satu perkara, atas satu muka daripada uningi, bukan mudah. Dengan sebab itu, kita sebagai pendakwah, sebagai guru, sebagai imam, sebagai orang yang jadi kaki depan pula, pasti bawa pendapat-pendapat biarkan molek supaya umat Islam kita tadi itu boleh cermelang di dalam masalah amal ibadat, dalam masalah pahaman, dalam masalah cara nak pakai hidup. Sehingga setengah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berasa syak. Sidang Jumaat yang dirahmati, berasa syak gapo? Dia kata, maka bagaimanakah kawan-kawan, nenek moyang kami, ibu bapa kami yang telah meninggal, sedangkan mereka itu senantiasa mengadakkan kepada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, masa mereka itu buat amal ibadat. Ini fitrah manusia kita tanya. Fitrah manusia kita yang akan tanya, bagaimana untuk nenek moyang kita, kawan kita telah meninggal gidah, mereka itu dah mengadakkan kepada kiblat, yakni mengadakkan kepada Baitul Maqdis. Bagaimana mereka? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyap. Sehingga Allah Taala turunkan ayat Quran, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala itu tidak mensia-siakan imanakum ay salawatikum, iaitu semaya mereka, semaya belum daripada mungni, belum daripada aku nak syariat mengadakkan kepada Baitullahil Haram, mereka itu dah mengadakkan kepada Masjidil Aqsa, Allah Taala tak mensia-siakan. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, jawapan tadi itu biarkan jadi puas hati. Orang nak jadi pengikut, orang nak bawa orang, we ada jawapan bias dia, we jadi kena. Sebab itulah setengah daripada umat manusia kita di Nusantara terutamanya, di Fatani secara khusus, orang tanya, kalau kita nak tukar pegangnya kita daripada pegangnya orang khalaf kepada pegangnya orang salaf, bagaimanakah tok nenek moyang kita? Hak dulu pegangnya salaf, itu pegangnya khalaf, mereka nak hidup mana? Ini terkadang kita sebagai pendakwah tak ada kepintaran dalam masalah jawapan, maka jauhlah mereka daripada kita nak menyerukan mereka kepada jalan yang benar. Kalau gitu kita dengar kisah tadi itu, dengarnya ajaran daripada Al-Quran tentang masalah peristiwaan yang berlaku, kita kena perah itu baik. Durus, perahnya, ibrah, pengajaran daripada dia tu, kena perah itu baik. Sebab itulah mereka hendak jadi pendakwah, pasti kena ada sifat kebijaksanaan, kepintaran, sempat dalam masalah ini. Itulah sedikit daripada perkara yang kita boleh kemukakan kepada umat masyarakat di sini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita, menjadikan bekalan kebaikan kita hidup di atas dunia maupun di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingat satu perkara.
apabila peristiwa berlaku dalam agama kita dan kita itu melaksanakan perintah Tuhan, kebanyakan daripada manusia itu ia tak boleh nak terima, itu adalah sunnatullah. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam palingnya daripada kiblat, daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram, berkata oleh orang Yahudi Nasara, kata Muhammad ni adalah orang taksir pada satu di atas dasar ummah, taksir kepada jalan ni yang dijalankan oleh tok nenek moyang, taksir kepada nak memperdamaikan di antara sesama agama yang ada wahyu daripada Tuhan. Yahudi pada wahyu, Nasara pada wahyu, Islam pada wahyu, Muhammad ni orang nak pecah, orang nak membelahkan umat masyarakat dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri amaran kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sayaqulu sufaha, selagi akan mari kecil orang tak erti tu gapo. Lalu kita sebagai orang Islam, apabila nak buat kerja satu perkara, pasti kena ada halangan, pasti kena ada percubaan. Di situlah kita kena ada kesabaran yang tetap di atas pendirian. Kerana orang apabila tak tetap pendirian hidup di atas dunia ni, ia tak akan ada tempat lagi akan datang. Tak ada. Hu ti mai mi cutยืน ณ วันนี้ ก็จะไม่มีที่ยืน ณ วันหน้า. Orang Syiah katalah tu. Siapa dia tidak ada pendirian hari ni, dia tak ada tempat nak berdiri dalam masyarakat. Nak berdiri di atas pendapat hak kita nak jalan, pasti kena ada kesabaran. Pasti kena ada pengorbanan, pasti kena adanya duka cita dan sebagainya. Nak boleh satu perkara berjaya, pasti kita kena tetapkan tapak kaki kita. Pendirian kita, cut yun kita kena tetap. Nabi Muhammad senantiasa berjalan sebagaimana Tuhan suruh, sebagaimana dia nak, sebagaimana dia mau, sehingga umat Islam hari ini pakat mengadapkan kepada kiblat belaka. Dengan sebab itu, boleh satu umat Islam sehingga Yahudi Nasara berasa deki pula terhadap umat Islam. Kita kata, apabila imam itu kata sawu sufufakum, dalam 2 minit, 2 dakikah, 2 minit saja, semua pakat betul belakang saf. Pada bab saf tu yang Islam kita benar di atas hak lain-lain tu. Apatah lagi kalau nak pakai orang, nak betul lagu tu, 2 jam tak sudah lagi. Tapi kita sebagai umat Islam, umat yang bernizam, dengan sebab pendirian ketua kita tetap, maka tetap sepakat kita. Itulah kebaikan yang kita ada di atas agama ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.